kaum Rabi'ah dan Mudhar yang tinggal di pelosok-pelosok Irak dan semenanjung Arab. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang ke Tom Store, sandakan online shop. Pada malam ini kita bersiaran langsung di 3 platform sekaligus. Di TikTok, kita di Instagram, dan kita ada di Facebook. Alhamdulillah. Jadi malam ini macam biasa kita akan teruskan sesi live, sesi membaca buku sirah Nabi daripada kelahiran hingga saat terakhir. Kita akan menggunakan kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan pemenang pertandingan menulis sirah Nabi yang dianjurkan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi malam ini adalah episod yang kelima, bahagian yang kelima. Kita akan tengok macam mana boleh wujudnya kerajaan di Haira. Kerajaan di Haira. Kalau semalam kita tengok macam mana kerajaan di Yaman, malam ni kita tengok macam mana kerajaan Haira pula. Bangsa Parsi berjaya menakluk Iraq dan wilayah-wilayah di sekitarnya sejak Cyrus yang Agung 557 Masihi hingga 529 Masihi menyatukan barisan mereka. Tatkala itu tidak ada mana-mana bangsa pun yang berani melawan mereka, sehinggalah muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masihi yang menakluk kerajaan Parsi untuk kali pertama sekaligus menghancurkan kekuatan mereka. Sejak itu wilayah kekuasaan Parsi yang berpecah belah, dan dari wilayah-wilayah pecahan itu muncullah raja-raja yang dikenali dengan sebutan Raja-Raja Tawaif. Pemerintahan mereka di wilayah masing-masing yang terpisah itu berterusan sehingga tahun 230 Masihi. Pada era kepimpinan Raja-Raja Tawaif ini, bangsa Arab Qataniyah berpindah ke pelbagai wilayah Arab sehingga mereka mampu menguasai sebidang tanah di wilayah Iraq. Hinggalah pada suatu ketika mereka berhadapan dengan orang Arab Adnaniyah yang juga melakukan perpindahan serupa. Lalu terjadilah persaingan antara kedua-dua pihak sehingga mereka memilih untuk tinggal di sebidang tanah di semenanjung Yufrat. Kekuatan bangsa Parsi kembali pulih pada era kepimpinan Ardashir, yaitu pengasas negara Sasania pada tahun 226 Masihi. Dia mengumpulkan kembali kesatuan barisan Parsi serta merebut wilayah-wilayah yang bersempadan dengan Sasania yang sebelum itu diduduki oleh orang Arab yang bermukim di sana. Inilah faktor yang menyebabkan suku Qudha'ah, salah satu suku daripada bangsa Arab Qataniyah, berpindah menuju ke Syam, sedangkan penduduk Hairah dan Anbar memilih untuk tunduk kepada pemerintahan Ardashir. Pada era Ardashir, pemerintahan Juzaimah Al-Waddah mencakupi penduduk Haira, kaum Rabi'ah dan Mudhar yang tinggal di pelosok-pelosok Irak dan semenanjung Arab. Ardashir memandang bahawa dia tidak mungkin dapat memerintah Arab secara langsung. Namun begitu, dia juga tidak ingin daerah-daerah yang bersempadan dengan Sasania itu dikuasai kembali oleh bangsa Arab. Oleh itu, dia melantik raja-raja daripada kalangan penduduk setempat seperti Juzaimah Al-Wadha yang dipercayai. Dari sisi lain, Ardashir boleh menggunakan raja-raja itu untuk bekerjasama dengan dia dalam menghadapi ancaman Empire Rom yang cukup mengkhawatirkannya. Oleh itu, dia juga boleh melaga-lagakan bangsa Arab Iraq dengan Arab Syam yang sebelum ini telah bersatu di bawah pemerintahan Empire Rom. Seterusnya, dia meninggalkan satu batalion askar Parsi untuk mengawal kerajaan Haira untuk membantu kerajaan tersebut dalam mengawal wilayah-wilayah Arab yang berada di bawah pemerintahannya. Juzaimah meninggal sekitar tahun 268 Masihi. Sepeninggal Juzaimah, Haira dipimpin oleh Amru bin Adi bin Nash al-Lukhami, raja pertama daripada dinasti Lukham. Oleh itu, hal itu terjadi pada era pemerintahan Kisra Sabur bin Ardashir di Parsi. Turun-temurun raja-raja daripada dinasti Lukham secara berturut-turut memimpin Haira hingga Qubaz bin Fairuz memimpin Parsi.
Pada masa pemerintahan Qubas bin Fairuz, muncul seorang tokoh kesufian bernama Mazdak yang menjajah ajaran ibahiyah, serba boleh dalam segala hal. Qubas menjadi pengikut ajaran tersebut seperti majoriti rakyat Parsi. Seterusnya, Qubas mengirim utusan kepada Raja Haira yang tatkala itu takhta kerajaan telah beralih ke tangan Munzir bin Ma' al-Sama untuk mengajaknya agar memeluk ajaran ibahiyah tersebut. Jadi ajaran ibahiyah ni ajaran serba boleh dalam segala hal. Jadi untuk faham lebih lanjut macam mana agama ajaran ibahiyah ni, kita perlu lebih mendalamilah macam mana agama ni, konsep. Sebab kalau ikut dalam buku ni tak cerita macam mana agama ibahiyah ni. Jadi sepanjang saya belajar mempelajari sejarah sirah Nabi ini, saya belum pernah dengar lagi ajaran ibahiyah. Ini pertama kali dengar. Dia adalah ajaran serba boleh dalam segala hal. Pelik juga ni. Namun begitu, Munzir menolak ajaran tersebut dengan tegas. Akibatnya, dia dipecat daripada status raja oleh Qubas dan diasingkan. Sebagai ganti, Qubas melantik Harith bin Amru bin Hajar al-Kindi setelah raja yang baru ini membuat pernyataan menerima ajaran ibahiyah yang dibawa oleh Mazdak. Pengganti Qubas ialah Kisra Anushirwan yang amat membenci ajaran ibahiyah. Dia membunuh Mazdak dan orang ramai yang memeluk ajaran tersebut. Dia juga mengembalikan Munzir menjadi pemimpin Hairah dan meminta Harith bin Amru menghadapnya. Tetapi Harith lari ke Darkab. Harith menetap di sana hingga akhir hayatnya. Setelah Munzir, kepimpinan kerajaan Hairah berterusan kepada anak-anak keturunannya hingga kepada Nu'man bin Munzir. Raja yang seorang ini dibenci oleh Kisra Anushirwan disebabkan satu fitnah yang diatur oleh Ziyad bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim seorang utusan kepada Nu'man untuk memintanya menghadap. Nu'man lantas keluar dari rumah, tetapi secara diam-diam singgah terlebih dahulu di rumah Hani bin Mas'ud, salah seorang keturunan keluarga Syaiban. Kepada Hani, Nu'man menyimpan harta benda dan keluarganya. Selepas itu barulah dia menghadap Kisra. Nu'man dipenjara oleh Kisra sehingga meninggal dunia. Kepimpinan di Hairah pula, Kisra melantik pengganti Nu'man iaitu Iyas bin Qabishah al-Ta'i. Iyas mendapat mandat daripada Kisra untuk mengirim utusan kepada Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang Nu'man yang ada padanya. Namun begitu, Hani berkeras enggan menyerahkannya hingga Kisra mengizinkan Iyas memerangi Hani. Jadi Kisra ni kalau kita tengok dalam kerajaan Parsi, kerajaan apa tadi ni? Hairah. Kerajaan Hairah ni dia dikawal selia oleh kerajaan Parsi. Jadi pemimpin kerajaan Parsi ni dia punya nama gelaran Kisra. Kisra. Kalau tengok pemerintahan di Mesir, ketua ataupun raja yang mengetuai dipanggil Fir'aun. Kalau di Pasri dia dipanggil Kisra. Untuk kita lebih faham kenapa balik-balik Kisra, siapa Kisra ni? Kisra ni bukan nama orang, Kisra ni nama jawatan. Nama jawatan. Tanpa menunggu terlalu lama, bantuan alat perang dan beberapa batalion askar kiriman Kisra telah bergabung dengan konvoi pasukan Iyas. Akhirnya kedua-dua belah pihak iaitu Iyas dan Hani terlibat dalam pertempuran sengit di Ziqar. Pertempuran tersebut dimenangi oleh anak-anak keturunan Syaiban, sementara Parsi pula menanggung kekalahan yang menyakitkan itu. Inilah kali pertama bangsa Arab mampu meraih kemenangan melawan bangsa asing. Peristiwaan ini terjadi tidak berapa lama setelah Rasulullah SAW lahir. Baginda lahir setelah 8 bulan. Iyas bin Qabishah dilantik menjadi pemimpin Hairah. Selepas Iyas, Kisra melantik seorang pegawai Parsi untuk memimpin Hairah. Namun begitu, pada tahun 632 Masihi, pemerintahan di kerajaan Hairah kembali ke tangan keluarga Lukam. Penguasa Hairah daripada kalangan keluarga Lukam bernama Munzir digelar Al-Ma'rur. Belum lebih 8 bulan dia memimpin, Hairah dikuasai oleh pasukan orang Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid.
Kemudian kerajaan di Syam. Sewaktu kabilah-kabilah Arab melakukan gelombang perpindahan ke pelbagai wilayah, beberapa orang daripada suku Qudhah menempuh perjalanan ke wilayah-wilayah pinggiran Syam lalu menetap di sana. Antaranya ialah Bani Sulaih bin Hulwan yang memilih Bani Huj'am bin Hulay yang dikenali dengan sebutan kaum Zujaimah. Jadi kita nampak nama-nama yang ada ni macam nama-nama yang kita susah sebut, sebenarnya dia adalah nama-nama Arab, nama-nama Parsi. Sebab tu bila dia disebutkan dalam bahasa Roman, dia menjadi sebutan yang susah. Kalau kita nampak di buku, dia macam dia sebutan Huj'am ni DHUJ apostrophe AM. Jadi sebutan Huj'am. Jadi kita mau sebut sebutan tu dia datang daripada nama-nama Parsi ataupun nama-nama Arab. Jadi bila ditranslate ke huruf-huruf Roman, jadi dia jadi sebutan yang susah. Jadi kepada mereka yang sudah biasa dengan bahasa Arab, yang fasih berbahasa Arab, untuk sebut nama-nama begini tidak jadi masalah. Tapi jadi masalah bila menyebut dalam bahasa tulisan Roman. Dia jadi masalah sebab orang sudah biasa, kita sudah biasa, orang yang biasa dengan ayat-ayat Arab ni, kita sudah biasa dengan tulisan Arab. Jadi lebih senang menyebut. Sebab tidak semua sebutan dalam huruf-huruf Arab tu ada dalam huruf Roman. Jadi huruf Roman terpaksa dilapis-lapiskan untuk menghasilkan bunyi kepada bunyi huruf-huruf Arab tu. Jadi kenapa kita ada susah sedikit mau menyebut nama-nama tu. Lebih-lebih lagi nama-nama Parsi. Mereka diajak berpakat oleh bangsa Rom untuk mencegah gangguan daripada orang Arab pedalaman, sekaligus dijadikan alat untuk melawan Parsi. Demi mewujudkan kepentingan tersebut, Rom melantik seorang raja daripada kalangan penduduk Syam sendiri untuk memimpin Syam. Raja yang berkuasa di Syam berganti daripada satu tangan ke tangan yang lain selama beberapa tahun. Salah seorang raja mereka yang terkenal ialah Ziyad bin Hubulah. Tempo pemerintahan raja-raja itu berlangsung sejak permulaan abad kedua Masihi hingga kira-kira akhir abad tersebut. Pemerintahan raja-raja tersebut berakhir semenjak kedatangan dinasti Ghassan yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat Zujaimah sekaligus menggantikan pemimpin mereka. Demi menjaga kepentingannya, Rom melantik raja daripada kalangan Ghassan untuk menguruskan orang Arab Syam. Markas tentera yang menjadi pusat pemerintahannya berada di Dumah Al-Jandal. Secara turun-temurun, raja-raja dinasti Ghassan terus memimpin Syam dengan status sebagai pelayan Empire Rom sehingga terjadinya tragedi Yarmouk pada tahun 13 Hijrah. Saat itu pengaruh Islam mula terasa hingga akhirnya raja terakhir dinasti Ghassan iaitu Jibilah bin Aiham memeluk Islam semasa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau kita tengok di sini, raja-raja di dinasti Ghassan yang memimpin Syam sehingga terjadinya tragedi perang Yarmouk. Kalau kita mau tahu tragedi Yarmouk ni adalah satu peperangan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Jadi peperangan Yarmouk itu adalah menentang kerajaan Rom. Di waktu itu kerajaan Rom berjaya ditewaskan oleh tentera-tentera muslimin. Oke, setakat itu sajalah perkongsian pada malam ini. InsyaAllah memberi manfaat.